Lepas tu Sita Anor ni dia ada ramal lagi. Dia kata satu hari nanti akan terjadinya perang dunia yang ketiga pula. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, Irwan Wahyudi, dalam perjalanan apa yang terjadi pada Israel. Semasa kita sampai daripada perjalanan kita masuk ke Syria dan akan boleh masuk kepada Israel, semasa kita pergi mereka dah hancur. Cuma tempat-tempat Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat rintihan-rintihan ataupun dengan kata lain tempat-tempat rumah-rumah ibadat orang Kristian okey, tetapi banyak kawasan dekat sana hancur. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Aku nak share satu kes yang tengah hot, tengah viral yang sedang berlaku dekat Malaysia 2-3 hari ni. Dah tentulah tentang sebuah ajaran sesat yang dibawa oleh seorang perempuan. Perempuan ni kata dia dapat wahyu ataupun ilham melalui mimpi dia. Dia beritahu juga yang dia ni pernah jumpa malaikat dan juga Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang berjaga, bukan mimpi. Dia ni juga sebenarnya memang sangat-sangat aktif dekat social media. So dekat social media ni lah pengikut-pengikut dia mula join dia. Sekarang ni dunia memang betul-betul akhir zaman guys. Aku harap kita masih lagi ada keimanan supaya kita tak terpengaruh dengan benda-benda khurafat macam ni. So without wasting any time, let's get started. Ajaran yang aku nak story dekat korang pada hari ni tentang sebuah ajaran yang bernama Perjalanan Mimpi Yang Terakhir ataupun PMYT, yang mana pengasas ajaran ni adalah seorang wanita yang sangat terkenal dengan gelaran Sita Anor, dan dia ni merupakan seorang peniaga. Jadi Sita Anor ni dia berusia dalam 39 tahun dan dia berasal daripada negeri Kelantan. Bila aku sebut pasal Kelantan dekat sini, aku harap tak adalah yang kurang cerdik komen dekat bawah tentang oh no wonder lah Kelantan. Guys, Kelantan tak bersalah, negeri tak bersalah. Yang bersalah tu adalah attitude seseorang tu. So tolong buang pemikiran korang yang agak kolot tu, okey? Jadi nama Sita Anor ni adalah nama glamour dia. Nama sebenar dia ialah Masitah Abu Jalar. Sekarang ni dikatakan dia menetap dekat Shah Alam, Selangor. Dia start mula ajaran sesat dia ni sejak 6 bulan yang lepas. So dia sebarkan ajaran dia menggunakan YouTube, menggunakan Facebook dan juga Telegram. Semua pengikut-pengikut dia ni semuanya berdatang daripada social media, dan diorang ni tak pernah pun bertemu face to face. Sebab dekat social media ni lah Sita Anor ni akan menyampaikan cerita-cerita yang dia pernah jumpa dengan malaikat, dia pernah jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia kata dekat mimpi ni lah dia mendapat hint macam mana berlakunya kiamat story nanti. Dia kata dia jumpa dengan malaikat dan juga Nabi kita ni dalam keadaan yang jaga, dalam keadaan yang sedar, bukan dalam mimpi. Kalau mimpi tu mungkin boleh percaya, sebab ada beberapa kisah yang mana ada insan yang terpilih ni boleh mimpi Nabi Muhammad kita. Tapi of course lah orang yang boleh mimpi Nabi ni adalah orang yang istimewa. Contohnya macam ulama, macam orang yang hati bersih, bukan sembarangan lah yang boleh mimpi orang yang mulia macam Nabi. Tapi kisah Sita Anor ni dia lagi advance guys. Dia terus jumpa face to face. Pengikut dia pula bukan puluh, bukan beratus, tapi ribuan orang, iaitu sekitar 3,000 orang. Diorang ni pula memang sangat-sangat aktif dekat Telegram. Dan yang paling merisaukan, jumlah pengikut dia ni makin hari makin bertambah banyak. Ada juga followers dia ni datang daripada golongan badan beruniform. Contohnya macam polis, macam tentera, macam nurse, dan ada juga yang datang daripada golongan profesional. So bukan kaleng-kaleng lah followers yang follow ajaran PMYT ni. Followers dia pula bukan setakat dengar cerita dia je. Sebenarnya diorang ni ada agenda. Diorang ni pun sebenarnya memainkan peranan yang agak besar, iaitu diorang akan menyebarkan fahaman khurafat diorang kepada social media diorang yang lain. So bila diorang dengar apa yang Sita Anor ni bercerita, diorang hadam, diorang dengar, diorang hadam, and then diorang sampaikan pula ajaran khurafat itu dekat orang-orang lain. So dari situlah followers diorang ni yang mudah terpedaya ni akan percaya. So diorang yang terpercaya, yang terpedaya ni akan follow lah ajaran tadi. Jadi Sita Anor ni dikatakan akan dapat clue, akan dapat hint melalui mimpi dia. So berdasarkan mimpi yang dia dapat tu lah, dia akan ramalkan lah apa yang akan terjadi pada masa depan. Yang Sita Anor ni ramal, dia bukan ramal benda-benda yang biasa. Biasanya benda-benda yang melibatkan tentang hari kiamat.
dia dikatakan juga boleh meramal apa yang akan terjadi pada masa depan. So bila dia dapat mimpi and then dia peramal lah apa yang terjadi dekat mimpi dia. Lepas tu dia akan share lah dekat followers dia. Jadi yang taksub dengan cerita-cerita si Tak Anor ni, diorang ni akan berubah perangai. Diorang akan jadi excited, diorang akan jadi terlalu taksub. Ada di antara pengikut dia ni yang telah menjual harta benda diorang, terutamanya macam rumah. Lepas tu ada juga yang pergi bina rumah dekat tengah-tengah dalam hutan tu. Aku pun tak tahu apa motif dia pergi bina rumah dekat dalam hutan. Dan ada juga yang tengah korek tanah ni, semata-mata diorang nak jadikan kubu pertahanan bawah tanah tu, dengan alasan bila datangnya kiamat suatu hari nanti, diorang dah get ready semua tu. So mostly apa yang diorang buat pada masa sekarang ni, kononnya sebagai permulaan diorang akan ke Syam dengan Imam Mahdi satu hari nanti. So maybe diorang ni akan berlindung dekat kubu-kubu pertahanan yang diorang korek bawah tanah tadi tu kan. Dikatakan juga diorang ni sebenarnya memang dah get ready dah, memang standby dah untuk berperang. Diorang ni dikatakan dah pun lengkapkan senjata diorang macam anak panah. Maksud memang diorang dah ada benda-benda macam tu. Lokasi yang menjadi tumpuan diorang untuk berkumpul suatu hari nanti adalah dekat sempadan negara. So bermula daripada border negara kita ni, diorang akan start melakukan perjalanan dan akan menyertai Imam Mahdi bila diorang jumpa. Lepas tu si Tak Anor ni dia ada ramal lagi. Dia kata satu hari nanti akan terjadinya perang dunia yang ketiga pula. Dan dia kata perang dunia ketiga ni akan terjadi dekat Sabah. Sebab itulah si Tak Anor dia rasa macam bertanggungjawab, merasa terpanggil lah untuk kumpul pengikut-pengikut dia. So pengikut-pengikut dia tadi tu akan tolonglah Imam Mahdi satu hari nanti untuk menentang musuh semasa berperang tu. Yang aku tak nak brain tu, dia siap beritahu lagi bom tu akan jatuh dekat negara mana. Yang aku ingat lah dia ada sebut ada bom akan meletup dekat Thailand, lepas tu akan ada meletup dekat Korea Utara, dan ada juga meletup dekat US kot, macam tu lah, aku tak berapa ingat. Tapi dia siap beritahu, dia buka peta, dia tunjuklah bom ni akan meletup kat sini, bom tu akan meletup kat situ. Korang tengoklah video ni, aku macam tak nak brain sikit lah kata-kata dia tu. Aku punya kening ni sikit lagi nak bertaut bila dengar statement dia. Yang tidak kena kawasan serangan, itulah di kawasan ini. Di kawasan pulau-pulau ini. Okey. Di kawasan pulau-pulau ini tidak kena serangan. Yang lain-lain walaupun tidak kena serangan, ada yang kena serangan, tetapi mereka huru-hara. Tetapi kawasan ini walaupun tidak kena serangan, tetapi keadaan mereka gempa-gempa. Gempa. Silih berganti. Suggest saya, jika mana-mana yang berdekatan ini untuk berlindung di kawasan ini, duduklah di atas kapal. Duduk di atas kapal ataupun mana-manalah yang ada saudara dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa yang dia buat, apa yang disampaikan kepada orang ramai sebenarnya sangatlah menyimpan jauh daripada ajaran agama Islam. Masa depan tu adalah rahsia Tuhan. Dan kita sebagai orang Islam ni kena berpandukanlah kepada Al-Quran. Bukan main ikut sedap je ramal melalui mimpi yang tak apa-apa tu. Jadi disebabkan perbuatan si Tak Anor tadi, pihak polis telah menahan reman si Tak Anor. Jadi dia sebenarnya boleh didakwa atas kesalahan mengundang kegusaran orang ramai di atas tindakan yang dia buat tu. Selain tu juga ada beberapa buah jabatan agama Islam dekat beberapa negeri yang dah buat report tentang dia. Diorang tak nak pengikut-pengikut dia ataupun ajaran si Tak Anor ni menyebar dekat negeri diorang. Na'udzubillah lah benda tu. Yang aku rasa kan, aku tak boleh nak hadam. Si Tak Anor ni kata siapa yang halang dia daripada menyebarkan ajaran dia tu ataupun menyebarkan ramalan-ramalan dia, orang yang halang dia tu akan dicabut nyawa oleh Allah. Korang boleh nampak tak tahap mana dia punya tunggang agama Islam tu. Kononnya dia ni hebat lah, dan dia ni ada kelebihan yang Allah bagi kat dia. So siapa-siapa yang cuba gagalkan rancangan dia, Allah akan tarik nyawa dia. Astaghfirullahalazim. Aku tak tahulah macam mana orang boleh percaya kata-kata dia. Mungkin followers dia ni masa kelas agama dulu tertidur kot, sampai tak boleh nak bezakan yang betul, yang salah. Mukjizat ni ataupun kelebihan cuma ada pada Nabi dan Rasul je. Manusia biasa macam kita yang hina dina ni memang tak ada kelebihan tu. Yang ada kita cuma ada bakat terpendam, macam talented yang boleh menyanyi, melukis, boleh cipta benda-benda yang kreatif. Macam tu je lah. Aku tak tahu nak explain macam mana. Kita ni manusia biasa, tak mungkin ada kelebihan tu. Yang ada mukjizat, kelebihan-kelebihan yang tertentu Allah hanya bagi kepada Nabi dan Rasul sahaja. Tapi apa yang aku baca, ada juga yang kata kemungkinan besar sebenarnya si Tak Anor ni dikatakan ada berdamping dengan makhluk halus. So dia macam, orang kata apa, imajinasi dia, mungkin dia berkhayal ke apa, aku tak pasti. Tapi dikatakan mungkin dia ni ada berdamping dengan makhluk halus. So benda tu aku susah nak explain. Aku harap korang yang tengok video dia ke terjumpa dekat mana-mana swap map, please jangan pengaruh, please. Si Tak Anor tu juga kata mimpi-mimpi yang dia dapat tu adalah sebagai satu panduan buat umat Islam. Sebab itulah dia gelarkan mimpi tadi tu sebagai mimpi perjalanan yang terakhir.
Pada hari Sabtu iaitu 4 Disember tahun 2021 iaitu kemarin, si Tak Anor ni dah kena tahan dengan pihak polis dekat rumah dia di Shah Alam. So polis serbu rumah dia sekitar pukul 1.10 pagi. Jadi bila polis dah ambush rumah dia, jadi diorang ni adalah juga siasat benda-benda yang boleh dijadikan sebagai bukti. Dan apa yang mengejutkan, sebenarnya si Tak Anor ni dia dapat duit derma daripada followers dia. Jumlah dia memang sangat-sangat besar, berjumlah RM84,721. So polis terjumpa resit tu dikatakan duit dia bank in ke dalam bank. Jadi followers dia ni dermakan duit dia sebanyak RM84,000 tu kepada si Tak Anor. Jadi duit derma tu untuk apa sebenarnya? Untuk sebagai membeli peralatan perang diorang ke? And then polis ada juga rampas 5 handphone, 1 kad bank dan juga sepasang telekung. So telekung tadi tu sebenarnya dipercayai dia selalu pakai lah semasa dia buat live dekat Facebook. And then polis pun ambil lah statement daripada dia, suami dia dan juga pengikut dia yang paling rapat. Tapi sekarang ni polis masih lagi melakukan siasatan ke atas kes ni. Diorang perlukan bukti yang lebih kukuh untuk mendakwa si Tak Anor. Pasal si Tak Anor ni sebenarnya polis dah terima 5 laporan pasal dia. Dan yang plot twistnya, si Tak Anor ni pun dia ada buat report polis juga tau. Dia kata dia bukan sebarkan ajaran sesat, dia cuma menyampaikan apa yang patut je. Lagipun dia kata apa yang dia buat tu langsung tak bertentangan dengan ajaran Islam dan dia tak menggugat pun keselamatan negara. Sekarang ni polis tahan reman dia selama 4 hari iaitu sampai hari Selasa ni pada tarikh 7 hari bulan, iaitu beberapa hari lagi. So kalau memang dia bersalah, dia memang boleh didakwa dan mungkin akan dikenakan hukuman penjara sampai 10 tahun. Mungkin korang pernah nampak video-video si Tak Anor ni kan. Aku harap sangat korang tak terpengaruh dengan kata-kata dia. Apa-apa pun kita berbalik kepada Al-Quran. Jangan sembrono percaya benda-benda macam tu. Aku takut juga kan bila kita taksub dengan sesuatu benda tu. Benda tu kadang-kadang takut boleh menyimpang kita punya akidah tau. So kita bila menyimpang akidah, kita percaya benda-benda khurafat, jatuh hukum lain. Okay, so better berhati-hati dalam mempercayai sesuatu benda. Better kita kaji, okay, kita cari sumber yang sahih, bukan percaya daripada media sosial. Aku dapat ni daripada mimpi. Dia jadi macam dukun, dah macam dia macam daripada mimpi dia ramal. So benda tu macam bohong, orang tak benda khurafat sangat. Daripada mimpi kau ramal, kau cerita dekat orang. Ada video yang aku tunjuk kat korang tadi tu, dia siap beritahu lagi bom jatuh kat mana, situ sini. Dia macam tu, dia siap tahu semua tu lagi. Sedangkan esok pun kalau dia mati pun dia tak tahu guys. Jangan kata dia, aku pun tak tahu bila aku akan mati. Apatah lagi nak ramal apa yang terjadi sebenarnya, bom jatuh kat mana, situ sini, aku pun tak tahu. Aku harap kita sentiasa dalam dilindungan Allah, sentiasa diberi hidayah supaya kita tak terlibat dengan benda-benda khurafat macam ni, insya-Allah. Dan pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, dan jangan lupa juga untuk follow aku di second channel aku, Nina Live. So kalau korang suka vlog-vlog apa semua, korang bolehlah pergi follow channel aku yang satu lagi, okay? Dan jangan lupa untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.